isu yang kita rasa sepakat, Doktor, di kalangan umat Islam, isu kalimah Allah yang dicetak, distokin. Dan ini satu bentuk yang kita rasa tidak boleh diterima sama sekali. Penghinaan yang begitu jelas. Lebih malangnya ia berlaku dalam bulan yang begitu suci di kalangan umat Islam. Seolah-olah tak ada sensitiviti di kalangan umat Islam apa yang berlaku mutakhir ini. Jadi saya rasa Datuk dah buat kenyataan, dan saya rasa antara satu-satunya mufti yang telah mengeluarkan kenyataan walaupun di page rasmi, tapi tengok pada respon dia mewakili apa yang ada di sanubari umat Islam. Kata-kata menyokong statement tersebut. Datuk, komen sedikit sebagai permulaan pada isu yang saya rasa begitu panas, yang kita rasa umat Islam berkongsi rasa sensitif. Assalamualaikum, Alhamdulillah, terima kasih. Kita dapat juga bersiaran pada bulan Ramadan ni. Dalam masa yang sama kita banyak juga program-program yang lain yang kita sentiasa live dalam Ramadan, Alhamdulillah. Banyak dah orang telah ulas, tapi beberapa perkara saja saya nak sebut ringkas kerana ini bukan tajuk utama kita dalam podcast kita ni. Ramai orang cakap bahawasanya pihak berkenaan telah minta maaf. Saya bukan soal minta maaf, tapi saya nak sentuh sedikit soal latar keadaan. Hal itu berlaku di dalam sebuah negara, Malaysia. Malaysia ni majoriti dia orang Islam. Orang Islam yang mana bercampur gaul dengan minoriti bukan Islam. Mereka tahu sensitiviti orang Islam. Mereka tahu, kok kata benda ni mereka baru nak belajar, nak tahu. Yang ni mustahil. Kok kalau kita duduk di Europe ke, di apa ke, mungkin. Tapi untuk mereka tersilap, ini suatu benda yang sukar untuk dikata tersilap. Kok mereka baru tahu, rupanya orang Islam tak boleh letak kalimah Allah kat kaki. Ini juga satu hal yang tak dapat diterima. Ini satu hal tak dapat diterima. Walaupun ada alasan teknikal. Alasan teknikal dan seumpamanya. Kita tahu pasar raya ni bukan mudah barangan nak masuk ke mereka. Dia melalui beberapa lapis tapisan sehingga diluluskan. Tiba-tiba yang itu diluluskan. Kan? Itu bukan saya sebut, ini soalnya soal kemaafan satu hal, kalau tak maaf mungkin hal lain lagi berlaku. Tapi hukuman mesti diberikan. Tidak boleh dengan sewenang-wenang yang begitu kita menutup kes ni. Walaupun ada beberapa parti politik yang cuba menjadi juara, kononnya nak minta supaya hal ini dilupakan. Ia tidak begitu mudah sebenarnya. Saya ingin juga sebut satu hal yang ramai orang sebut juga. Berapa lama daripada kita merdeka sampai sekarang, orang Islam majoriti dalam negara ni, pernah tengok mana-mana produk orang Islam bubuh gambar Tuhan mana-mana agama ke di stokin, di tapak kasut dalam bentuk penghinaan. Dalam bentuk penghinaan. Orang Islam memang sensitif dengan benda syirik. Tak ada dalam masjid kita, tidak akan ada dalam masjid kita salib dan seumpamanya. Tapi adakah pernah kita mana-mana produk orang Islam cuba keluarkan benda-benda yang seperti ini bagi menimbulkan provokasi supaya marahnya agama lain? Benar juga, tak ada rekod kita ada buat. Rekod. Ada rekod tak? Tak ada. Sedangkan kita majoriti. Orang Islam tak buat hal itu. Walaupun syirik ini adalah satu topik yang utama dalam akidah Islam. Tapi orang Islam menjaga diri mereka dari syirik, mereka tak associate diri mereka dengan berhala. Tapi mereka tidak buat benda-benda macam itu untuk menimbulkan provokasi dalam satu masyarakat majmuk. Tapi ini telah dibuat oleh mereka. Dan sebab itu orang-orang politik yang bercakap hal ini, lebih baik kamu tutup mulut kamu. Kamu nasihatkan mereka pihak berkenaan supaya memohon maaf. Dan biar mereka menerima, bukan hukuman dibakar kedai. Orang nak boikot barang, hak orang lah, orang tak mau beli. Orang Islam tak mau beli. Kerana perasaannya terguris. Kita terguris dengan kedai yang layan kita tak bagus, kita tak pergi pun. Siapa nak question kita? Sekarang kita terguris bukan soal kedai makan tak sedap. Bukan soal pinggan dia pecah. Bukan soal lauk dia masin. Harga dia mahal. Dia telah menyentuh perkara yang menjadi kesucian agama kita. Something sacred. Benda yang suci. Benda yang tak boleh disentuh. Dia telah sentuh. Dan ada pula pemain. Habis tu nanti masuk syurga tak ada kaki ke? Ini main-main. Kan? Sedangkan dia tahu maksudnya itu penghinaan.
Ini saya rasa soal kedamaian, tak payah cerita, orang Islam telah lama harmoni dalam negara ni. Tapi kamu berhati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Dan kalau ada tangan yang menyincang, bau mesti menanggung. Itu saya punya ulasan awal lah. Mungkin Prof. Doktor juga nak menambah sedikit tentang isu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad dan Sahibul Samaha Datuk Mufti berkenaan dengan isu ni. Pertama, kita ucap terima kasih banyak kerana Datuk Mufti sebagai otoriti agama yang kalau dalam negeri pegawai agama yang paling tinggi lah, yang mempunyai otoriti dan kuasa yang diberikan oleh raja pemerintah untuk selayaknya lah untuk bercakap dalam isu ni. Dan kita mengharapkan agar mufti-mufti lain juga memberikan pandangan dan memberikan bantahan yang sangat-sangat jelas dalam isu ni, kerana isu ni adalah isu yang sangat serius. Tak mungkin benda ni adalah satu kesilapan ataupun terlepas pandang bagi saya lah. Kerana tulisan yang ada pada stokin itu merangkumi tulisan Jawi dan tulisan Rumi. Kalaulah kata tulisan Jawi saja, mungkinlah ada orang tak reti baca. Tapi ini sekali dengan tulisan Rumi yang dikenali sebagai nama yang paling agung di sisi orang Islam. Yang menyedihkan adalah sebahagian daripada puak-puak yang bukan Islam ni cuba untuk mewajarkan dengan letak stokin berbentuk salib lah, stokin dengan lambang-lambang tertentu Cuba lah, nak membandingkan untuk dengan mewajarkan isu ni untuk kononnya nak meredakan kemarahan orang Islam. bukan satu benda yang besar. Saya nak sebut di sini, apa saja yang diterima dalam ajaran kamu tidak bermakna ia diterima dalam ajaran kami. Dalam Quran sebut jelas, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Kamu nak letak lambang agama kamu di stokin ke, pada seluar dalam ke, pada baju luar atau baju dalam, itu terpulang. Tetapi jangan main dengan sensitiviti agama lain. Jangan menganggap apabila kamu boleh letak lambang kamu pada tempat tertentu, maka agama lain pun membenarkan untuk kamu letak lambang agama lain, sedangkan itu bukan agama kamu. Kalau kamu nak letak, Kamu nak letak pada agama kamu. Kamu nak letak buah palsu pada tokong kamu, silakan. Kita tak pernah nak memperlekehkan ataupun nak mengutuk ataupun nak mengejek. Ini bukan ajaran agama kami. Tetapi apabila benda ni telah berlaku, kita desak penguatkuasa, otoriti untuk siasat dan ambil tindakan kepada mereka yang bersalah. Kerana apa? Minta maaf. Tetapi ia perlu diajar. Kerana ini adalah satu jenayah. Kalau dalam agama Islam, siapa yang melakukan perkara ini ada peruntukan khas. Boleh sampai kepada hukuman bunuh yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Ini saya sebut ni bukan saya nak suruh bunuh pada orang awam tak boleh bunuh orang. Peruntukan yang ada. Peruntukan dalam undang-undang, pemerintah boleh ambil tindakan sampai ke tahap itu. Kerana ini bukan satu isu yang main-main. Kerana ia adalah muqaddasat, satu benda yang mulia di sisi orang Islam. Dan ada benda yang menyedihkan saya lagi, bukan kata orang bukan Islam aja mewajarkan, orang Islam pun masuk campur juga. Oh, dia kata benda ni sebenarnya lebih pada sabotaj. Engkau polis ke? Dia kata aja berapa belas dia daripada beribu-ribu. Nah, itu antara isu dia. Saya belas-belas ni bukan satu nombor yang patutnya kita kena risau ke. Satu pun kita akan marah. Belah-belah pun sebenarnya kita akan marah. Ribu pun kita marah. Satu pun kita marah. Dipamerkan dan dipamerkan dan dijual secara terbuka. Siapa pun boleh beli. Dan saya nak beritahu, kalau sabotaj pun biar orang yang bersalah dihukum. Jangan ambil tugas penyiasat. Awak bukan penyiasat. Jadi biar siasatan. Kita kalau desak. Nak backup pun biar pada-pada. Backup tu biarlah pada-pada. Desak supaya siasatan berlaku dan desak supaya yang bersalah diambil tindakan. Itu je yang kita harapkan.